Salam sejahtera semua. Saya Timmy Teng. Di sini, saya hendak mempersembahkan tugasan saya khidmat masyarakat. Sesetengah individu yang dijangkiti COVID-19 menyebarkan penyakit kepada orang lain sebelum menunjukkan gejala, dan itu bermakna virus boleh merebak di antara orang yang berinteraksi dengan dekat, sama ada melalui percakapan atau batuk serta sentuhan. Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia telah dilaksanakan sehingga kini. Perintah ini disandarkan pada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dan Akta Polis. Penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan universiti sehingga dimaklumkan pembukaan semula. Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Aktiviti 1. Aktiviti perancangan khidmat masyarakat. Peristiharan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan Malaysia yang telah berkuasa bermula 16 hari bulan Mac 2020. Ia adalah satu usaha untuk melawan serangan pandemik wabak penyakit berjangkit COVID-19 yang telah menular ke seluruh dunia, dan Malaysia adalah tidak terkecuali. Peristiharan ini telah menjelaskan semua rakyat Malaysia ekoran larangan untuk bekerja seperti biasa oleh kerajaan dan hanya pekerjaan yang melibatkan servis asas sahaja dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa seperti perkhidmatan kesihatan, kewartawanan dan lain-lain lagi. Pengenalan. Kepatuhan orang ramai serta disiplin sosial amat penting bagi mencapai maklumat untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Kita perlu mengamalkan dan membudayakan kelaziman baharu dalam kehidupan seharian kita seperti perjalanan sosial, mengelak mengatakan dan menyertai perhimpunan, pastikan sentiasa basuh tangan dengan air dan sabun, serta sangat digalakkan memakai penutup mulut dan hidung di tempat awam. Ini adalah tanggungjawab sosial dan kita perlu menjaga diri sendiri, keluarga serta komuniti. Di samping itu, khidmat masyarakat merupakan satu usaha untuk memberikan peluang kepada saya untuk mencahyakan perhayatan kemahiran berbentuk kerja-kerja kebajikan kepada pihak yang terbabit. Pencegahan penularan pandemik COVID-19. Pemakaian pelindung muka dalam kalangan rakyat Malaysia telah menjadi suatu kemestian pada masa pandemik wabak ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan saranan bagi pemakaian pelindung muka sebagai salah satu langkah pencegahan utama selain menjaga jarak sosial, cuci tangan dan jaga kebersihan diri dalam langkah membentuk wabak. Oleh itu, saya mencadangkan membuat pelindung muka kepada taska. Ini kerana kanak-kanak adalah golongan yang perlu dilindungi. Dengan sebab saya adalah seorang ibu tunggal, jadi cuma tinggal bersama anak dan hanya anak membuatnya bersama saya. Aktiviti perancangan khidmat masyarakat.
Nama aktiviti hikmat masyarakat. Pelindung muka kepada Taska Mutiara. Slogan: sayangi diri Anda dan jauhi virus. Tarikh 3 hari bulan Ogos 2020. Hari Isnin. Masa pukul 8 pagi. Tempat rumah saya, nombor 3B, Lorong Telap, Sibu. Ahli-ahli yang terlibat dalam aktiviti: saya Timmy Teng, anak saya Cherry Lau. Tugasan untuk ahli keluarga yang terlibat dalam aktiviti: jawatan saya pengerusi. Tugasan ialah perancangan seluruh aktiviti, mengira kos, mengumpul maklumat. Anak saya Cherry Lau adalah ahli. Dia melaksanakan aktiviti. Objektif aktiviti hikmat masyarakat: merancang, melaksanakan, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif. Memupuk rasa keprihatinan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat serta memberi pendedahan dan kesedaran kepada kita tentang tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Sebelum pelaksanaan aktiviti, tugasan hikmat masyarakat yang telah saya pilih ialah membuat pelindung muka kepada kanak-kanak. Setelah memilih tajuk tugasan yang ingin lakukan, saya membuat tugasan hikmat masyarakat di rumah saya. Program ini telah dijalankan pada hari Isnin 3 hari bulan Ogos 2020. Saya memilih tugasan ini kerana merasakan tanggungjawab yang harus saya berikan untuk membakti kepada masyarakat dan menjadi warga negara yang patriotik. Pada mulanya, pembincangan merekod telah dirancang beberapa hari sebelum program ingin dijalankan. Setelah itu, pembahagian tugas serta aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Perjalanan sosial patut kita mematuhi. Ia bertujuan untuk meningkatkan jarak fizikal antara manusia atau mengurangkan kekerapan perkumpulan orang dalam suasana yang padat. Namun, bilangan dalam kumpulan kecil bergantung keluasan lantai dengan mengamalkan perjalanan sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter. Sebelum aktiviti, kita mengekalkan tahap kebersihan yang tinggi. Membasuh tangan, menggunakan sabun dan air dan pastikan dalam keadaan yang sehat. Semasa pelaksanaan aktiviti, kita memakai penutup mulut dan hidung serta sarung tangan dalam sepanjang aktiviti. Seawal jam pukul 8, saya dan anak memulakan aktiviti yang telah dirancang. Kami terus memulakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Dengan hubungan itu, saya mengambil peluang ini dengan mengalahkan anak saya supaya membuat bersama akan yang mengamalkan sikap hikmat masyarakat. Penghargaan. Kekuatan program ini ialah saya dan anak telah dapat memberikan kerjasama dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan mengikut yang dirancang. Melalui penyertaan hikmat masyarakat ini, saya telah mendapat pendedahan tentang pengurusan,
perancangan dan mengelolakan sesuatu tugas. Saya juga dapat membina hubungan yang baik di antara keluarga yang terlibat. Selain daripada itu juga, saya turut didedahkan dengan cara yang berkaitan pengurusan apabila bekerja di dalam sesebuah kumpulan kecil. Saya amat bersyukur kepada Tuhan kerana projek khidmat masyarakat ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar. Melalui peluang ini, saya ingin melengkapkan jutaan terima kasih kepada anak saya kerana telah banyak memberi bantuan sehingga saya dapat menyiapkan projek ini dengan sempurna dan lancar. Sepanjang berita kawalan pergerakan, biar kita lupa hari, tapi jangan lupa diri, apatah lagi lupa Tuhan Maha Pemberi rezeki. Segala jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak amatlah saya dihargai. Aktiviti 2. Rangkaman video. Rujuk pada video yang telah dimuat naik di dalam YouTube melalui link berikut. Aktiviti 3. Jurnal relatif. Dalam jurnal ini, saya dan anak akan mengemukakan beberapa refleksi yang telah berlaku dalam usaha menjayakan program ini. Selain itu, kami juga menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas program tersebut. Kami berpendapat bahawa peristiwa dan urutan peristiwa tersebut adalah penting kerana tanpanya program ini tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Emotif. Walaupun saya merupakan pelajar, saya tetap berusaha dalam melakukan segala perkara yang harus dilakukan. Tambahan pula, setiap daripada saya dan anak tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan sebarang jenis program khidmat masyarakat. Jadi, segala pengalaman yang diterima selama pelaksanaan program ini merupakan sesuatu yang baharu dan asing bagi kita. Kognitif. Program ini melatih saya supaya memikir secara kreatif dan kritikal, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara berkesan, serta melatih saya untuk bersosial dengan masyarakat. Pandemi ini telah menunjukkan rasa takut dan gelisah kepada semua manusia dari jangkitan yang boleh membunuh. Segala usaha telah dan sedang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat dunia untuk menghapuskan penyebaran wabak. Selain daripada itu, kita perlu mengamalkan penjarakan sosial dan langkah-langkah pencegahan berkaitan penyakit COVID-19 seperti dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ketika merancang dan melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat di rumah. Penilaian. Seterusnya, kami juga menyatakan kelemahan dan kekuatan yang terdapat dalam kita semasa menjalankan tugasan ini. Kami menganggap tugasan ini sebagai satu cabaran kerana program ini amat unik dan asing kepada kita. Kami telah membahagikan kelemahan dan kekuatan kepada dua perenggan berasingan yang kita akan menganalisasi secara terperinci. Analisasi. Akhir sekali, saya dan anak akan memberikan langkah-langkah dan cadangan untuk memperbaiki dan membuat penambah baik terhadap program yang telah dilaksanakan.
Segala kelemahan dan kekurangan telah dikaji dan diteliti agar perkara tersebut tidak diulangi selepas ini. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, telah dapat dilumuskan bahawa banyak faedah telah dapat diperolehi daripada projek yang dijalankan ini. Di antaranya ialah memahami peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan semasa perintah kawalan pergerakan seperti patuhi penjarakan sosial, tidak berjabat tangan dan sebagainya. Merasa lebih yakin semasa berurusan dan memupuk semangat kerjasama, tanggungjawab dan toleransi di kalangan rakan dan keluarga. Dapat bertukar-tukar pandangan dan fikiran untuk menjadi lebih baik di antara satu sama lain. Aktiviti 4. Aktiviti khidmat masyarakat yang menyasarkan kepada orang kurang upaya OKU. Program khidmat bantu di rumah merupakan perkhidmatan sokongan sosial yang disediakan oleh sukarelawan kepada orang kurang upaya OKU di rumah. Program ini bertujuan menyemarakan perkembangan kesukarelaan yang lebih tersusun dan berkesan dalam masyarakat. Pelibatan kesukarelawan dalam kerja-kerja komuniti melalui program khidmat bantu di rumah dapat melancarkan proses pemekasaan komuniti menerusi pelibatan aktif komuniti secara sukarela untuk membangun dan kesejahteraan bersama. Selain itu, ini bertempatan dengan hasrat kerajaan untuk memantapkan lagi perkhidmatan bagi bertujuan membina integrasi sosial di kalangan komuniti setempat secara holistik. Konsep program. Satu program yang memberi khidmat sokongan kepada orang kurang upaya terutama bagi mereka yang tinggal bersendirian atau bersama ahli keluarga di rumah yang kurang penjagaan dan kurang berkemampuan. Di samping itu, ia bercorak pendampingan sosial, tanggungjawab bersama menanam sikap hormat dan sayang kepada golongan masyarakat orang kurang upaya OKU. Aktiviti khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh kita mengikut keperluan seperti berikut. 1. Menyediakan makanan dan minuman. 2. Pembersihan seperti memandikan, memotong kuku, mengikat atau memotong rambut, membasuh dan melipat pakaian dan sebagainya. 3. Menjadi rakan berbuah. 4. Menjalankan aktiviti riadah. 5. Mengemas dan membersihkan tempat tinggal persekitaran. 6. Memberi perkhidmatan fisioterapi berkelayakan dan memberi latihan praktikal tentang teknik-teknik penjagaan kepada penjaga serta ke arah gaya hidup yang sehat. Meyakinkan rakan menyertai untuk menjalankan projek khidmat masyarakat yang menyasarkan kepada orang kurang upaya OKU. Usaha berterusan membantu golongan orang kurang upaya merupakan satu tindakan yang wajar demi membolehkan golongan ini memberikan sumbangan berkesan kepada negara. Golongan OKU sangat memerlukan bantuan daripada kita semua untuk menuluskan
dan memajukan diri mereka ke tahap yang lebih baik lagi. Antara usaha yang dapat dilakukan ialah masyarakat perlu menerima kehadiran golongan kurang upaya ini seadanya dan membantu mereka menjalani kehidupan dengan sebaiknya. Hal ini kerana masyarakat perlu sedar bahawa OKU tidak meminta dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, malah mempunyai hak untuk hidup sama seperti orang lain. Golongan kurang upaya haruslah diberi layanan yang baik kerana mereka turut mempunyai perasaan yang sama seperti insan lain. Mereka tidak suka dipandang rendah dan dianggap tidak berguna. Saya meyakinkan rakan saya dengan nilai-nilai murni seperti kasih sayang, simpati, belas kasihan, dan tolong-menolong agar mereka dapat membantu OKU dengan seikhlas hati. Di sini, OKU dilatih dalam pelbagai bidang kemahiran supaya mereka dapat berdikari dan boleh bekerja sama ada makan gaji atau berniaga sendiri. Setelah mantap dalam bidang pekerjaan, mereka akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain, membantu negara dan tidak lagi menyusahkan orang lain, bahkan mampu mengarah hidup sendiri dan keluarga. Inilah kesemuanya persembahan saya. Terima kasih.